Label pada botol minuman beralkohol tidak mematuhi peraturan di bawah Akta Makanan 1983. Itu kesalahan utama yang dikesan Kementerian Kesihatan Malaysia terhadap produk minuman keras yang dipasarkan. Wartawan Arisha Khalil menyertai serbuan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor di beberapa buah kedai runcit sekitar Subang Jaya. Isu penjualan minuman keras yang tidak memenuhi syarat di bawah Akta Makanan 1983 dikesan masih berlarutan. Ekoran itu menerusi operasi minuman beralkohol kali ini. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor menyasarkan beberapa premis sekitar Subang Jaya bagi mengawal tindakan pengeluar yang mengambil mudah isu label. Ini rampas. Tak ada amaran meminum arak membahayakan kesihatan. Terus. Ada, nah. Mengandungi 13% alkohol. Meminum arak membahayakan kesihatan. Mana itu amaran? Ini bukan kita import punya wang. You ada nampak tak? Saya nampak memang tak ada. Hari ini kita compound you, kita rampas ini barang. You beritahu itu company suruh datang. Bagaimanapun, pemilik premis berusia 50 tahun ini seolah-olah tidak berpuas hati apabila dimaklumkan beberapa produk jualannya akan dirampas selepas dipercayai tidak mencapai piawaian penjualan minuman beralkohol. Apa dia? Supaya kerja Melayu orang sama punya barang. Ini bukan yang besar punya case lah. Ini minor thing mau correct lah. You tak ada bagi chance lah. You sama saya tahu sakit. Tapi kalau ada ini, saya tak mau susah you. You taruh you bagi hari 1 minggu atau 10 hari macam ni, saya print itu stiker, panggil orang, kalau buat semua. Kalau saya tak buat 2 barang, you datang lagi lah. Kita takkan caw punya. You tak payah hantar sana, kita mau hantar balik. The thing is like this, you must understand. We are issuing a compound unit. Compound. So let's say if you don't pay the compound, we have to charge you in court. Okay? Wait. We have to tell you the process. We have to charge you in the court. The magistrate will ask, where is the exhibit? Where is the product? Without the product, I cannot charge her. So for that purposes, the 3 brands, we will take 1 bottle each as an exhibit, as a proof. The rest of it, we will seize and then ask you to keep. Pegawai JKNS turut menjelaskan kepada pemilik premis bahawa syarikat yang mengeluarkan produk berkenaan perlu bertanggungjawab atas kesalahan kegagalan mematuhi syarat pelabelan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. You are responsible in selling. You cannot say I don't know. Sekarang company salah ke awak salah? Siapa jual? We are selling. I know. But the company's responsibility. Now I compound you ask the company to pay. Because the company asks you to sell. Which is wrong. Okay. I got what you mean already. Antara kesalahan yang dikesan ialah pemilik premis telah menjual minuman beralkohol tanpa meletakkan label minuman ini boleh membahayakan kesihatan. Dan kesalahan itu telah menyalahi undang-undang di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan boleh dikompam sebanyak RM3,000. Amaran meminum arak membahayakan kesihatan tak ada. Lepas itu peraturan 11(1)J, alamat penghilang di negara asal tidak ada. Okey. So ini kesalahan dia peraturan 11(1)J. Kan? So ini clear cut memang salah lah. Secara keseluruhan, 3 notis kesalahan telah dikenakan kepada pemilik premis selepas melanggar syarat di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Operasi diteruskan di sebuah kedai runcit sekitar Bandar Puteri Puchong. Turut disyaki menjual minuman keras yang tidak mematuhi garis panduan pelabelan ditetapkan.
produk ni buatan Malaysia 955. Bererti kalau ikut peraturan 10 sub peraturan A, buat barang yang dibuat dekat Malaysia mesti dalam bahasa Malaysia. Sekarang dekat bahasa Malaysia mana dia tulis? Compounded hard liquor. Dia mesti tulis sana sebatian minuman keras. Sama label ni. Buatan Malaysia dekat undang-undang, bahasa yang perlu digunakan adalah kalau buatan Malaysia mesti di dalam bahasa Malaysia. Ini salah lah ni, compounded hard liquor ni salah. Dia mesti tulis ni sebatian minuman keras. Ini salah. Dan dia boleh berada dalam bahasa Inggeris. Tapi bahasa lain lah. Bahasa Malaysia tak ada. Susulan itu, pihak JKNS bertindak menyita hampir 100 botol minuman beralkohol di premis berkenaan yang dipasarkan tanpa memenuhi syarat ditetapkan. Pemeriksaan di sebuah kedai runcit sekitar Subang Jaya ini pula mendapati pemilik premis tidak melakukan pengasingan antara minuman beralkohol dan makanan lain yang dikhawatiri boleh mengelirukan pengguna. Dia memang cakap tak boleh campur dengan apa-apa makanan lain. Tak boleh campur dengan minuman lain. Dia kena satu orang ni khas untuk arak dia. Selain diletakkan berhampiran makanan, minuman keras itu turut didapati diletakkan berhampiran produk semburan anti karat. Kesalahan tersebut telah dikompaun sebanyak RM3,000 mengikut Peraturan 361/5 Akta Makanan 1983. Dalam pada itu, operasi penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 turut dijalankan serentak pada hari yang sama bagi mengesan sindiket penyeludupan rokok yang masih berleluasa. Berikutan itu, sebanyak 10 notis telah dikeluarkan bernilai hampir RM2,000 serta barang rampasan dibawa ke stor eksibit JKNS bagi tindakan lanjut. Susulan operasi minuman beralkohol yang dijalankan pihak JKNS bersama Pejabat Kesihatan Daerah Subang Jaya serta Majlis Bandaraya Subang Jaya, sebanyak 11 notis kesalahan bernilai RM31,500 telah dikeluarkan. Nasihat kepada semua penjual, sama ada pengimport ataupun pemborong ataupun penjual lah, perlu memastikan sebelum mana-mana produk alkohol itu dijual, kena pastikan mengikut kepada standard-standard yang telah ditetapkan lah di bawah peraturan-peraturan makanan yang telah diwatakan lah. Terutamanya dari segi tulisan, saiz tulisan, amaran membahayakan kesihatan, dari segi penggunaan bahasa untuk produk-produk yang dijual di dalam pasaran Malaysia. Dinasihatkan kepada mana-mana yang terlibat dalam perusahaan penjualan produk alkohol ni, kalau sekiranya ada apa-apa pertanyaan kekeliruan lah berkaitan dengan isu label ataupun isu-isu standard alkohol yang dibenarkan untuk dijual di dalam Malaysia, boleh rujuk kepada bahagian keselamatan dan kualiti makanan lah untuk khidmat nasihat. Kesemua produk rampasan dibawa ke Pejabat Kesihatan untuk tindakan lanjut. Operasi tamat pada jam 6 petang. Laporan Arisha Kalim 999.